Hai, bertemu lagi cikgu dalam kelas Bahasa Melayu PTPR. Hari ini kita nak belajar satu lagi topik baru, iaitu kemahiran menulis membina ayat. Jadi semua anak murid cikgu sila buka buku aktiviti muka surat 51. Di sini ada 5 gambar yang mana awak perlu lengkapkan ayatnya. Dia dah bagi contoh yang pertama, menyediakan sarapan. Jadi kita perlu menggunakan perkataan yang diberi, frasa yang diberi untuk membina ayat. Ibu Rizal menyediakan sarapan. Dia dah bagi contoh. Jadi cikgu nak awak lengkapkan gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat dan gambar yang kelima berdasarkan frasa ayat yang telah diberi. Macam mana nak buat ayat? Hari tu kan kita dah belajar cara membina ayat menggunakan teknik skop, iaitu siapa, kata kerja, objek dan juga perkembangan ayat. Jadi cikgu nak awak gunakan teknik yang cikgu dah ajar, iaitu teknik skop untuk membina ayat. Okey? Cikgu tidak bagi jawapan dekat sini sebab cikgu nak kamu bina ayat kamu sendiri dan hantarkan kerja kepada cikgu. Okey, jadi selepas kamu dah siapkan bina ayat, kita teruskan kemahiran menulis mencatat maklumat. Tadi kita dah bina ayat, sekarang kita nak kemahiran mencatat maklumat. Okey, cikgu nak semua anak murid cikgu buka buku aktiviti muka surat 52 hingga 53. Jom kita tengok muka surat 52 terlebih dahulu. Menu berkhasiat. Okey, dia beri dua gambar yang berbeza. Sebelah kiri ini gambar dia kata pukul 6.45 pagi. Sebelah kanan cikgu dia kata 1 tengah hari. Jadi berdasarkan gambar ni kita dapat tahu bahawa sebelah kiri menunjukkan menu sarapan pagi. Sebelah kanan menunjukkan menu makan tengah hari. Jadi kita perlu ambil maklumat yang telah diberi dan kita perlu isikan di dalam kotak yang telah diberikan. Yang pertama, sarapan. Jadi apakah yang kita perlu isikan berdasarkan gambar di atas ini ke dalam sarapan? Pertama, bijirin. Betul ke? Jom kita semak sama-sama. Ya, betul. Yang pertama adalah bijirin. Bijirin sesuai dimakan untuk sarapan pagi. Contohnya macam Coco Crunch, Milo, apa lagi? Hanista. Itu semua adalah bijirin. Yang kedua, adakah susu sesuai untuk sarapan? Ya, betul. Susu sesuai untuk sarapan pagi. Yang ketiga, adakah tembikai sesuai? Tidak. Cikgu rasa tembikai di dalam kumpulan lain. Seterusnya, adakah roti bakar sesuai untuk sarapan pagi? Ya, betul. Roti bakar sesuai untuk sarapan pagi. Seterusnya, adakah telur sesuai untuk sarapan pagi? Betul. Telur sesuai untuk sarapan pagi. Kita boleh gunakan telur untuk membuat telur separuh masak ataupun telur goreng ataupun telur hancur yang boleh dimakan bersama roti. Sedapnya. Seterusnya kita pergi ke gambar sebelah kanan, iaitu makan tengah hari. Adakah jus buah sesuai untuk makan tengah hari? Ya, betul. Kita boleh gunakan jus buah untuk minum selepas kita makan nasi. Seterusnya, adakah sup sayur sesuai untuk makan tengah hari? Ya, betul. Sup sayur sesuai untuk makan tengah hari. Kita boleh makan sup bersama dengan nasi juga. Adakah agar-agar sesuai untuk makan tengah hari? Sesuai.
Tetapi agar-agar ini berada di kumpulan lain. Kejap lagi kita akan bincang. Adakah nasi kukus sesuai untuk makan tengah hari? Ya, betul. Nasi adalah sesuai untuk makan tengah hari. Kerana apa? Kerana nasi ini dia lebih berat. Okey? Dia adalah makanan yang lebih berat. Jadi nasi sesuai untuk makan pada waktu tengah hari. Adakah ikan bakar sesuai untuk makan pada waktu tengah hari? Ya, ikan bakar boleh dimakan bersama nasi dan juga sup sayur pada waktu tengah hari. Kat sini di tengah ini dia ada satu lagi bahagian iaitu pencuci mulut. Apakah itu pencuci mulut? Adakah awak perlu cuci mulut awak dengan sabun? Tidak. Pencuci mulut ini adalah makanan yang kita makan selepas selesai makan sesuatu yang berat yang mengenyangkan. Contohnya tembikai. Okey, tembikai kita makan sebagai pencuci mulut. Seterusnya, agar-agar. Agar-agar juga boleh dibuat sebagai pencuci mulut. Contoh lain seperti aiskrim, apa lagi? Kuih-kuih, itu semua adalah pencuci mulut. Okey, cikgu nak awak salin apa yang kita dah bincang ini di dalam buku aktiviti muka surat 52. Seterusnya kita lihat buku aktiviti muka surat 53. Jom kita baca petikan ayat ini bersama-sama. Tahu bakar warung Pak Busu. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Jadi berdasarkan petikan ayat di atas, kita perlu senaraikan kelebihan tahu bakar. Jadi dia dah bagi satu contoh. Kita gariskan dahulu. Contoh yang pertama adalah enak. Kita gariskan enak dan kita tulis enak. Jadi kelebihan tahu bakar enak. Kelebihan yang kedua, jom kita cari dahulu. Cikgu dah jumpa. Kelebihan yang kedua, tidak berminyak. Jadi kita tulis tidak berminyak. Okey, sebelum itu, cikgu nak tanya, kamu tahu ke apakah maksud kelebihan? Kelebihan bermaksud sesuatu yang memberi faedah, sesuatu yang baik terhadap sesuatu perkara itu. Itu adalah kelebihan. Jadi kelebihan yang kedua, tidak berminyak. Kelebihan yang ketiga, cikgu akan gariskan. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Jadi, mengandungi vitamin adalah kelebihan tahu bakar. Jadi kita tulis mengandungi vitamin. Seterusnya, cikgu gariskan mengandungi protein. Jadi, mengandungi protein adalah kelebihan tahu bakar. Jadi kita gariskan mengandungi protein dan tulis jawapan untuk kelebihan tahu bakar mengandungi protein. Cikgu harap kamu faham pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menyiapkan semua kerja yang cikgu telah berikan. Jangan stres-stres ya. Bye-bye.